Okey, kita sambung lagi sikit lagi. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, saya ingin nak mengajak lah. Ada 14 tanda-tanda depresi. Okey, 14 tanda-tanda seseorang tu berhadapan dengan Depres ni okey, kita kena lihat. Dalam isu kesihatan mental, kita kena faham, tuan-tuan dan puan kita kena faham apa itu kesihatan mental, apa itu penyakit mental. Dan bagi kita yang berhadapan dengan keadaan yang normal, kita kadang-kadang kita berhadapan dengan isu, dan isu itulah yang kita katakan sebagai neurotik, ataupun neurotik ni orang yang berkeadaan yang normal, pada kebiasaannya yang normal, tetapi pada waktu yang tertentu dia diuji. Dia diuji macam mana? Diujilah dengan isu-isu yang berkait dengan jiwa. Itu kata psikologi. Okey, kajian tentang jiwa manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang bertahu sekalian, berbalik dengan isu pandemik COVID-19, dan memang orang berhadapan dengan pelbagai isu. Tetapi adakah disebabkan oleh PKP ataupun disebabkan oleh pandemik COVID ini menyebabkan kita bertambah depres? Tapi insya-Allah saya akan mengajak dan dengan tuan-tuan dan puan tu macam mana kita kaedah untuk kita nak memahami diri kita, macam mana kita nak merawat dari segi aspek spiritual, dan insya-Allah kita akan menyentuh juga dari segi aspek macam mana kita nak mengawal emosi kita yang berhadapan dengan dilema berkenaan. Okey, kat sini ada 14 tanda-tanda depres. Ada 14 tanda-tanda seseorang yang berhadapan dengan depression ataupun tekanan. Jadi, bila seseorang yang berhadapan dengan tekanan, tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu kita kena ada ilmu. First kali kena ada ilmu apakah tanda-tanda seseorang tu berhadapan dengan depres. Itu yang pertama. Dan yang kedua, okey, terima kasih Puan Jane, Helen. Okey. Yang kedua, kalau kata di kalangan ahli keluarga kita, anak ke, isteri ataupun suami kita ke, ataupun sesiapa saja yang berada dengan kita, ataupun dalam istilahnya adalah orang yang terdekat, kita kena cakna, kita kena ambil tahu, kita kena tahu apakah langkah yang paling terbaik untuk kita bantu, untuk kita elak seseorang tu yang berhadapan dengan isu dilema ataupun tekanan yang sendiri. Okey tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali saya nak kongsikan. Okey, terima kasih yang sedang menonton. Okey, yang pertama sekali, seseorang yang mempunyai tekanan, okey, yang berhadapan dengan depres, ada 3 peringkat tuan-tuan dan puan-puan. Satu, stres tu tekanan. Satu, anxiety, kebimbangan. Satu lagi, depression. Apa perbezaan dia? Ingat tuan-tuan dan puan-puan, stres, boleh katakan seseorang yang berkeadaan stres ni, dia tertekan dan cepat marah. Dia burn out. Burn out ni sampai peringkat dia, orang yang stres, dia akan bertindak, dia akan cepat marah, dia akan berlawan agresifnya. Manakala orang yang berhadapan dengan depres, tekanan, okey, tekanan yang tertekan, dia bukan berlawan dengan orang lain, tetapi dia akan menyimpan perasaan sedih dia, perasaan tekanannya dalam diri dia. Stres, sekali lagi ya, stres, seseorang yang stres, dia akan cepat fire, dia akan cepat marah, dia akan cepat bertindak. Kalau seseorang yang depres adalah individu yang akan menyimpan perasaan dia, keadaan diri dia akan menyimpan 1001 isu. Apa itu anxiety pula? Okey, anxiety ni dia lebih kepada aspek kebimbangan yang melampau. Sekejap yang tu, sekejap yang ni, lala sekali dia tak tahu apa yang berlaku. Dan bila tak tahu apa berlaku, dia rasa macam berdebaran, jantung diri dan sebagainya. Okey, yang pertama sekali, seseorang yang berhadapan dengan depres, dia rasa diri tidak berguna ataupun hopeless. Maksudnya kat sini tuan-tuan dan puan-puan, hidup saya tak bermakna, hidup saya tak gembira, tak bahagia. Walaupun saya dah ada segala-galanya, saya ada keluarga, saya ada mak ayah, saya ada anak-anak, tetapi saya rasa macam kosong. Bermaksud kat sini, dia rasa macam sesuatu keadaan yang hopeless, tidak ada apa-apa yang istimewa dalam hidupnya. Ini yang seseorang yang mula berhadapan dengan isu tekanan. Macam mana dia hadapi tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang dia hadapi? Dia akan mula hilang kepada minat yang sebelum ni. Contohnya, minat dia waktu petang dia akan berkebun ataupun dia akan berjogging. Okay? Tetapi apabila dia berhadapan dengan depres, hobi dia dah tak macam dulu. Dia bosan, dia malas, dan dia tak akan buat benda yang dia biasa lakukan. Ini antara yang rasa macam sikit depres. Okey, ada lagi tuan-tuan dan puan-puan,
Kadang-kadang depress ni boleh menyebabkan seseorang tu sukar untuk tidur. Okey. Seseorang yang sukar untuk tidur ni, susah untuk tidur ni, maksudnya dia lebih kepada extreme fatigue. Extreme fatigue ni adalah dia berasa kepenatan yang luar biasa. Kepenatan. Dia penat yang luar biasa. Contoh dia, badan dia penat. Seseorang ni, dia bekerja, badan dia penat. Dia penat. Tetapi, bila dia penat, dia nak rehat. Balik ke rumah, dia target untuk nak lelap mata, untuk nak tidur. Tapi, disebabkan oleh dia terlampau penat, sampai dia tak boleh nak tidur. Sebab apa? Dia penat, dia tak boleh nak tidur sebab anggota badan dia masih lagi tak rilis. Dia stres dalam badan dia ni. Bila badan dia stres, dia tak boleh nak tidur dan akan mengganggu ketiduran dia. Dia akan mengganggu waktu untuk dia tidur dan dia tak boleh nak tidur. Jadi orang akan berhadapan dengan depresi, tuan-tuan dan perempuan. Bila tak cukup tidur, dia akan rasa macam lonely. Dia rasa macam lonyai. Dia akan rasa macam sebab kepenatan yang melampau menyebabkan badan kita letih tetapi otak kita bergerak. Jadi dia suka untuk tidur. Ini antara orang yang berhadapan dengan depression. Ada lagi tuan-tuan dan perempuan, yang keempat, anxiety disorder. Apa itu anxiety disorder? Dia merasakan kebimbangan. Bila dia merasa bimbang yang melampau, apa berlaku? Debaran hati. Duduk saja dia rasa tak sedap. Dia rasa macam, kalau kita berhadapan dengan anxiety, kita akan mengalami panik. Panik ni kita rasa macam, sebab tak kena. Buat ini tak kena, buat ini tak kena. Makan kacang pun kena juga. Tapi dia rasa macam seram sejuk. Orang yang panik ni, bila dia rasa seram sejuk, dia akan cepat berpeluh dan dia rasa macam tak boleh nak duduk diam. Jadi membuatkan dia berasa terlampau panik, ada debaran jantung. Macam tu jugalah kalau kita dulu masa kata zaman sebelum masa bercinta dululah. Kalau kita ni bercinta dulu, nak jumpa kita punya pasangan ni, rasa macam duduk ini nak jumpa pasangan. Kalau nak jumpa bapak mentua ke mak mentua, bapak mentua lah biasanya nak jumpa, nak berkenalan dengan bapak mentua, rasa macam boleh terima ke tak terima. Yang tu debaran. Ini antara contoh dia. Tuan-tuan dan perempuan, yang kelima, orang yang berhadapan dengan depresi ni, dia akan cepat melenting. Emosi yang tak boleh dikawal. Tadi saya sebut, marah, cepat melawan. Tapi dia marah ni, orang yang berhadapan dengan depresi ni, dia marah bukan marah yang agresif, betul agresif, tapi dia rasa macam memperbesarkan sesuatu perkara, walaupun benda yang tu kecil, tetapi dia memperbesarkan. Yang ni yang dikatakan tak ada boleh kawal emosi. Jadi bila kata kita bekerja, contoh kita bekerja hari ni, kita dah stres, tambah pula kita dah depres. Bila kawan pula nak main-main lah, nak ganggu dan sebagainya, terus kita kita akan berlawan balik. Jadi tanda kita tak boleh nak mengawal emosi itu adalah salah satunya kepada tekanan pada dalam diri kita. Ini yang saya sentuh. Dan yang keenam, tuan-tuan dan perempuan, seseorang yang berhadapan dengan depresi, berat badan dia kalau macam kita ni yang steady ni, yang sasa, yang sadar ni, staff lah. Tapi bila kata kita berhadapan dengan depresi, kita bukan tiba-tiba lah, dia akan keadaan kurus secara tidak sihat. Yang mana dia tak lalu nak makan. Yang pertama, dan yang kedua, dia rasa macam tak mau makan. Tak mau makan disebabkan oleh faktor tak selera makan. Sebab memikirkan, dia rasa nak duduk diam, dia tak mau nak mengganggu, tak nak fikir yang tu, tak nak fikir yang lain, termasuk dia tak nak fikir makan. Jadi tuan-tuan perempuan, ini antara isu kepada perubahan berat badan. Jadi depresi ni sebenarnya bukan benda-benda yang main-main. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak mengajak tuan-tuan perempuan untuk tengok, kita tengoklah, kalau kita dah ada anak isteri, kita dah ada anak-anak, kita tengok macam mana keadaan anak kita. Anak-anak kita sekarang ni yang berada di rumah, dengan belajarnya, PDPR dan sebagainya, of course dia rasa tekanan. Tambah pula kita, bila kita tengok anak kita, dengan dia game dia, dengan dia susah nak dengar cakap, kita marah. So dia dalam keadaan yang sebenarnya, kalau kita tanya balik macam mana keadaan diri, macam mana pelajaran dan sebagainya, dia tertekan. Bila kita tanya dia lagi, kita push dia lagi, dia lebih tertekan. Dan bila kata dia tertekan, kita pun lagi tertekan. Sebab apa? Sebab
anak tak dengar nasihat kita. Bila tak dengar nasihat kita, kita akan marah. Disebabkan marah tu menyebabkan kita ada konflik. Jadi ramai tuan-tuan dan perempuan bila kata mana-mana yang menghubungi dan dia tanya macam mana ni anak saya ni tak ada motivasi nak study. Saya pun duduk rasa saya pun susah hati lah macam mana keadaan anak ni dah masuk U tapi tengok keadaan dia tak macam dulu. Okay, tuan-tuan dan perempuan, saya biasanya saya lebih suka kaunseling orang yang berhubung dengan saya. Bila orang yang berhubung dengan saya bermaksud dia ada perubahan. So, apa tindakan yang paling baik sekali adalah tuan, puan, tenangkan diri, tengok balik. Saya faham dengan keadaan tuan, nampaknya tuan pun ada juga rasa macam dilema. Okey, betul? Okey. Apa yang boleh kita buat adalah tenang kawat. Kita tahu, kita memahami dia. Jadi, kita kena bersembang, kita kena meluah. Yang paling penting sekali, pastikan jangan kita biarkan anak-anak kita keseorangan. Jangan biarkan pintu dia sentiasa dikunci dan ditutup. Sebab kita tak tahu apa berlaku. Jadi, kita tak tahu anak kita ni sihat ke, tak sihat ke, depres ke, tak depres. Kita kena tahu apakah tanda-tanda. Antaranya dia tak nak makan. Game saja. Depres dengan game. Game pun stres juga. Okey. Ini antaranya. Dan yang ketujuh, keinginan suicidal ataupun keinginan untuk bunuh diri. Suicidal ni dia bukan nak bunuh diri, tapi dia cuba untuk bunuh diri. Dan andai kata cubaan itu lebih kukuh untuk dia menamatkan riwayatnya, lebih terbukti dan berkesan kepada tindakan dia. Maksud kat sini tuan-tuan dan perempuan, sebab orang yang mengalami depress ni, dia akan cari mati. Cari mati. Maksud cari mati apa? Dia rasa, kenapa hidup aku macam ni? That's why dia rasa looking for death. Dia melihat jalan penyelesaian yang terakhir adalah kematian. Ini jalan. Dan kita rasa, tak boleh lah. Nanti bunuh diri ni tak elok. Okey, dalam agama pun. Okey, memang kita ditegah dan sebagainya. Macam mana kita nak melindungi? Macam mana kita nak membantu orang yang berhadapan dengan isu ni? Okey, isu yang paling ketara sekali adalah sebab keinginan tu, dia keinginan. Tetapi kita yang boleh membantu, kita beri dia sokongan bukan untuk jalan keinginan untuk bunuh diri, tetapi jalan untuk kita membantu. Sebab 1001 macam ada benda yang boleh kita bantu. InsyaAllah. Yakin. InsyaAllah yakin. Antara yang paling terbaik sekali adalah jalan penyelesaiannya ni adalah kita berperingkat. Nanti saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan sebab salah satu orang yang berhadapan dengan suicidal ni the block mental block ni, dan saya akan kongsikan macam mana serotonin ni berlaku di apabila pemikiran kita. That's why kenapa kita seseorang tu kena makan antidepresan. Macam apa dari segi ubat lah untuk merawat. Ini yang lebih pada psikiatris. Cuma kat sini tuan-tuan dan perempuan, isu keinginan untuk mati ni andai kata di kalangan ahli keluarga, rakan-rakan atau sesiapa saja dia cerita lah, saya rasa macam hidup ni tak bermakna. Ini antara perkara yang perlu kita ambil take action. Tolong bantu, tolong kita cegah, dan penting sekali rujuklah psikiatris, rujuklah orang yang pakar, dan yang paling penting sekali adalah ajak dia melakukan ibadah. Ajak, bukan saja kita nasihat, tetapi jom dengan saya kita solat, okey, kita zikir, tenangkan fikiran. Tuan-tuan dan perempuan, zikir adalah rawatan yang paling terbaik. Saya yakin dan saya percaya apa yang Islam ajarkan, apa yang agama nyatakan adalah perbuatan yang dapat mengawal kehidupan. That's why hari ini, nak atau tidak, kita kena berbalik kepada agama. Okey, ini yang ketujuh. Okey, yang ketujuh tuan-tuan perempuan, insya-Allah saya akan berkongsi lagi. Ada tujuh lagi ya. Kita ada 14 simptom tanda-tanda depres. Dan hari ini saya hanya berkongsi ada 7. Sehingga the last adalah suicidal. InsyaAllah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan perempuan tentang macam mana seseorang yang berhadapan dengan isu mental, faktor genetik dan juga environment, dan macam mana sesuatu serotonin itu berlaku ataupun
seseorang yang berhadapan dengan OCD ataupun anoreksia dan sebagainya, ini banyak tuan-tuan perempuan kalau saya nak berkongsi, tetapi saya ingat saya pun ada benda yang lain yang perlu uruskan. Jadi terima kasih kepada yang menonton, mendengar. Okey, Nur Afza, terima kasih kepada Azi. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat. Okey, Nur Samsiah yang mengikuti perkongsian ilmu saya walaupun sekejap, tetapi saya mengharapkan ilmu ini dapat dimanfaatkan kepada tuan-tuan dan perempuan, khususnya kepada kalangan ahli keluarga. Ini satu bahagian, tetapi kita pastikan insya-Allah apa yang terbaik sekali kita berilah kekuatan pada diri kita. First sekali kita kena kuat. Nak tak nak kita kena kuat dalam berhadapan dengan ujian. Dan insya-Allah masa ke masa saya akan berkongsi lagi di ruangan akan datang insya-Allah. Akak baru masuk je dan nak habis. Oh ya ke? Allah, terima kasih Puan Nur Afza. Okey, sekali lagi saya kongsikan ada 14 tanda-tanda depres yang saya nak kongsikan. Cuma hari ni saya nak berkongsi hanya 7. Okey, sekali lagi sebagai rumusan kat sini tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama sekali, seseorang yang berhadapan dengan tekanan, dia merasakan diri tak berguna ataupun hopeless. Dia rasa macam dirinya tak berguna. Maksudnya dia tak syok, dia tak bahagia, dia tak gembira. Dia rasa nothing. Ada segala-galanya. Dia ada rumah, ada kenderaan, ada anak, ada isteri, ada segala-galanya. Tetapi dia rasa macam tak bermakna dalam hidup. Ini antara orang yang depres. Yang kedua, hilang minat. Dulu dia suka berjogging, dia suka berkebun, tapi sekarang ni hobi tu dah rasa dijauhkan. Yang ketiga, anda selalu penat. Bermaksud dia penat. Penat ni bermaksud dia penat otak dia, okey, badan penat tetapi dia tak boleh nak tidur malam. Ini yang berlaku tuan-tuan perempuan, tak boleh nak tidur malam disebabkan oleh terlampau penat, letih. Dan bila dia terlampau penat, otak bergerak, otak aktif, dia akan rasa macam tak tenteram dan tak boleh nak tidur malam. Jadi ini dikatakan sebagai extreme fatigue, iaitu kepenatan yang luar biasa. Yang keempat, anxiety disorder. Anxiety ni kebimbangan, debaran yang berpanjangan, panik. Dia sampai peringkat dia rasa macam sejuk tanpa sebab, rasa tangan menggigil dan sebagainya, tak boleh hilang fokus. Dan yang kelima adalah cepat melenting. Orang yang tak dapat kawal kemarahan, benda yang kecil pun dia anggap sebagai benda yang besar. Dan kalau orang bagi teguran sikit, dia akan cepat. Ini salah satunya. Dan yang keenam, perubahan berat badan, tak ada selera makan. Dan terakhir sekali adalah suicidal, keinginan untuk menamatkan riwayat. Jadi tolong lihat dan tolong semak, tolong perhatikan. Dan yang penting sekali, jangan saja kita perhatikan, tapi kita tolong dan bantu. Bukan saja kita tolong bercakap, tolong melihat, tetapi jom ajaklah melakukan sesuatu perkara untuk dia rasa dihargai, disayangi dan dihormati. Itu saja pada hari ini, dan insya-Allah kita jumpa lagi di ruangan kaunselor di DMZ akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IMC. Sekian. Alhamdulillah. Syukran.